Ini adalah bahagian kedua perbandingan antara Proton X50 dan Toyota Yaris Cross atau Pro2 D66B. Di kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Kepada anda yang belum subscribe channel ini, kami jemput anda untuk subscribe. Perbandingan ini akan melibatkan pelbagai terminologi otomotif termoden dan kami menyediakan glossary untuk rujukan anda. Baiklah, kita sambung dengan ciri-ciri keselamatan dan bantuan pemanduan. Suka saya ingatkan bahawa spesifikasi ini berdasarkan varian yang tertinggi untuk Proton X50 iaitu 1.5 TGDI flagship dan juga Toyota Yaris Cross HEV. Baiklah, yang pertama sekali ialah ADAS ataupun untuk Toyota dipanggil Toyota Safety Sense. Ia melibatkan brake assist, driver assist dan parking assist. Untuk brake assist, Proton X50 mempunyai AEB atau Autonomous Emergency Brake dan Forward Collision Warning. Ia sama dengan Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking pada Toyota Yaris Cross. Selain itu, Yaris Cross memiliki PMC atau Pedal Means Operation Control, yang mana kalau kita tersilap tekan pedal minyak, sepatutnya kita tekan brake kan, dia akan juga automatic brake. Tapi saya tak pasti untuk dalam Proton X50 ada tak fungsi ini ataupun diberi nama lain. Fungsi ini juga terdapat dalam kereta-kereta Pro2 yang ada ESA. Seterusnya untuk Drive Assist, untuk Proton X50 ada IHBC ataupun Intelligent High Beam Control, maknanya lampu tinggi automatik. IHBC sama dengan Adaptive Driving Beam yang mampu mengawal ketinggian lampu sebelah kanan apabila keadaan tertentu. Walau bagaimanapun, kami dapati Yaris Cross hanya memiliki AHB Auto High Beam yang mana hanya mengaktifkan lampu tinggi secara automatik dalam keadaan tertentu, seperti mana Honda WRV versi Indonesia dan juga Thailand. Proton X50 juga ada Lane Departure Warning. Kalau anda tengok tu LDW kan, sama juga kat Yaris Cross, tapi saya tersilap letak kat Brake Assist. Yaris Cross ada Lane Departure Warning dan juga Lane Departure Prevention. Maknanya dia bukan saja warning saja kita terkeluar daripada lane, dia akan juga power steering tu bagi ke tengah. Cuma dekat Proton X50 saya tak nampak ada LDP, cuma nampak Lane Departure Warning. Cuma saya tak tahu kemungkinan LDW dalam Proton X50 dia sekali dengan LDP sekali. Itu tak pasti. So mereka yang ada Proton X50 bolehlah clarify. Okay, seterusnya dekat X50 ada BLIS, BLIS, bermaksud Blind Spot Information System. Kalau untuk Yaris Cross dipanggil Blind Spot Monitor, BSM. Tapi saya tertinggal tak tulis kat situ, sepatutnya ada dekat Drive Assist, BSM, Blind Spot Monitor. Okay, seterusnya Adaptive Cruise Control, ACC. Kedua-duanya ada ACC ni, cuma dekat Proton X50 dia lebih canggih. Dia ada stop and go, maknanya dia boleh berhenti kalau ada traffic jam. So dia akan masih lagi on dia punya adaptive cruise control, berhenti dan jalan semula. Tapi untuk Yaris Cross dia macam Ativa juga, 30 km/h saja. Maknanya kalau kurang daripada tu dia akan automatic off ACC. Tapi kalau Alza baru dia sama macam Proton X50. Kemudian pada Proton X50 ada Intelligent Cruise Control atau ICC, di mana dekat Yaris Cross ni tidak ada. Berdasarkan bacaan saya, ICC menunjuk kepada steering tu mampu mengawal sendiri untuk make sure dia berada dalam tengah-tengah lane dan perlu aktifkan LKA, Lane Keeping Assist. Walaupun jalan tu membelok, cornering, steering akan automatik juga akan pusing ke kanan atau ke kiri untuk pastikan dia berada dalam tengah-tengah lane. Okay, dalam Yaris Cross ada ACC juga dan ada LKC, Lane Keep Control, lebih kurang macam LKA. Cuma saya tak pasti sama ada Yaris Cross ni dia mampu membelokkan secara automatik untuk memastikan kita berada di tengah-tengah lane. Kalau kita tengok dalam ACC dalam produk Ativa, ia tidak mampu membelok secara autonomous tanpa kita pegang steering tu. Kita boleh tunggu review daripada channel Otomotif Indonesia. Seterusnya dalam Yaris Cross ni ada FDA ataupun Front Departure Alert, maknanya kenderaan depan kalau bergerak, kita masih tak bergerak, dia akan alert. Jadi ada sensor lah. Cuma dalam Proton X50 saya tak jumpa function ni, mungkin tidak ada. Seterusnya kita beralih pada Parking Assist.
Dalam parking assist ni, Proton X50 ada satu fungsi yang paling canggih, iaitu APA, Auto Parking Assist, di mana ia mampu parking sendiri. Anda lepaskan steering dan ia akan masuk ke ruang parking secara automatik, di mana fungsi ini tidak ada dalam Yaris Cross. Tetapi Yaris Cross memiliki satu fungsi yang tidak ada dalam Proton X50, iaitu RCTA. RCTA ini apabila kita nak reverse dan ada kenderaan yang dari kanan atau kiri, kita tak nampak. Contohnya kanan kiri ni adalah van ke, lori ke, atau kereta yang lebih tinggi, jadi tak nampak, especially dekat shopping mall lah. Jadi kita akan di-alert yang mana ada kenderaan coming. Kemudian kedua-duanya ada front and rear sensors, kemudian reverse camera dan 360 camera. Cuma dalam Toyota dipanggil PVM atau Panoramic View Monitor. Seterusnya tentang keselamatan atau security, kedua-duanya memiliki immobilizer dan anti-theft alarm. Dan kalau lihat dekat bahagian Yaris Cross tu, saya letak EBS. Patutnya EBS ni dekat drive assist ataupun dekat brake assist kot. EBS ni maksudnya emergency braking signal. Bila ada kemalangan, terlanggar ke kan, jadi automatically hazard light akan dihidupkan. Saya rasa kemungkinan X50 juga ada, sebab kebanyakan kereta ada fungsi ni. Cuma saya tak jumpa dalam senarai spesifikasi Proton X50. Kemudian tentang TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, yang mana hanya X50 yang ada, Yaris Cross tidak ada. Saya suka sangat function TPMS ni. Kalau anda lihat video saya sebelum ni, saya ada beli satu device TPMS ni, letak pada produk Activa saya. Kerana TPMS sangat penting untuk kereta-kereta moden, especially yang ada ADAS. Tapi saya percaya untuk Proton X50 ni, sensornya diletakkan dengan ABS, sistem brake. Macam saya punya yang saya beli asing, ia sensornya pada tiub tayar. TPMS ni berguna sekiranya tayar kita pancit ke, so kita boleh detect tayar mana yang pancit, dia akan beritahu, okay? Ataupun tayar kurang pressure yang ditetapkan, so kita boleh set sendiri pressure berapa yang akan kita nak dia alarm kita, kurang secara natural lah. Kalau pancit pun dia akan alert. Sekiranya steering kita berat ke kanan atau ke kiri, so kita boleh tengok dekat TPMS, mungkin pressure tu kurang, that's why steering kita dia berat ke kiri atau ke kanan. Jadi kita boleh tambah pressure untuk samakan supaya steering kita tegak. Seterusnya fungsi yang agak sensasi juga yang ada pada Proton X50, iaitu remote start. So anda boleh start menggunakan remote dari jarak jauh. Mungkin kita nak sejukkan dulu kabin, mungkin kita dalam keadaan panas kan, so kita boleh start dulu enjin, hidupkan aircon. Fungsi ni tidak ada dalam Yaris Cross, tapi ada dalam Honda WRV. Tapi remote start Proton X50 agak lebih advance daripada Honda WRV. Selain menggunakan remote, kita boleh hidupkan enjin menggunakan Proton Link app pada smartphone anda. Proton X50 ni dia connected car tau. Kereta ni ada internet dia sendiri, ada SIM card. Jadi anda juga boleh start enjin daripada London ke, UK ke, US ke. Selain daripada menghidupkan enjin menggunakan Proton Link apps, anda juga boleh membuka kesemua tingkap ataupun buka sedikit saja, atau mengaktifkan aircon, melihat baki minyak, temperature, mileage, lokasi semasa kenderaan anda dan ke mana anda dah pergi sebelum ni. Tapi kita kena pastikan X50 kita tu berada di kawasan yang ada internet, sebab kita berhubung dengannya dengan internet connection. Bagi saya, Proton X50 ni ialah sebuah connected car atau smart car. Dan kalau dia ada autopilot level 5 macam Tesla tu, mungkin kita boleh arahkan dia untuk pick up kita dekat airport. Seterusnya tentang drive mode atau pilihan pemanduan, mana Proton X50 dan Yaris Cross ada persamaan, iaitu kedua-duanya ada normal, eco dan sport mode. Cuma dalam Yaris Cross dipanggil power mode. Tapi untuk Yaris Cross HEV, dia ada satu lagi pilihan, iaitu EV mode, electric vehicle mode, yang menggunakan kuasa elektrik motor. Dan berdasarkan sebuah review dari Indonesia, dia menyatakan bahawa Yaris Cross HEV ni dia boleh gunakan sama ada enjin saja, elektrik motor saja, atau kedua-duanya sekali. Kemungkinan power mode tu ialah kedua-duanya sekali. Jadi kombinasi kuasa dan horsepower mungkin. Dan ada juga viewer kata kita boleh campurkan kedua-dua kuasa elektrik dan juga enjin Yaris Cross HEV ni. Mana kalau campurkan torque 121 enjin campur dengan 141 motor, ia berjumlah 262
Newton meter of torque, dan manakala dari segi maksimum power yang dihasilkan ialah sebanyak 126. Jadi hampir menyamai ataupun dari segi torque-nya melebihi daripada Proton X50. Jadi mungkin keadaan bila kita tekan power mode di mana kedua-duanya berfungsi. Jadi pada yang tahu, mungkin anda boleh clarify perkara ni. Berdasarkan daripada warp-car Proton X50 hanya memerlukan 7.9 saat untuk capai ke 100 km/h dari keadaan pegun. Walau bagaimanapun, channel Mauladin dari Indonesia mendakwa bahawa Toyota Yaris Cross memerlukan 11.1 saat untuk capai ke 100 km/jam dari keadaan pegun. Sport mode atau power mode ni sangat-sangat membantu saya dalam memotong kenderaan ataupun jangan pergi jauh daripada lori. Terusnya mengenai steering, kedua-duanya mempunyai telescopic adjustment, tetapi Proton X50 memiliki satu kelebihan lagi, yang mana dia ada pilihan normal, comfort and sport. Bermakna keberatan atau keringanan putaran steering tu boleh di-adjust dalam Proton X50. Seterusnya tentang rear view mirror atau cermin pandang belakang untuk Proton X50, dia ada satu kelebihan, yang mana dia ada auto dimming. Auto dimming ni berfungsi bila kenderaan di belakang kita terlalu terang sangat, kadang dia pakai high beam kan, jadi kita silau. Jadi secara automatik dia ada sensor, so dia akan dimming, maknanya dia akan kaburkan sikit ataupun kurangkan sikit kesilauan pada rear view mirror tu atau cermin pandang belakang tu. Jadi mata kita tak silau, kita tak perlu tekan betul-betul tarik ke bawah tu yang secara manual lah. So yang ni dia secara automatik, kita tak perlu tarik pemicu yang manual. Yaris Cross dia kena gunakan secara manual lah kalau nak mengurangkan kesilauan tu. Toyota pun ada teknologi ni, dalam Prius ada, tapi cuma tak letakkan dalam Yaris Cross ni. Seterusnya tentang ciri keselesaan pemanduan yang terdapat pada Proton X50 dan juga Yaris Cross. Baiklah, yang pertama sekali, digital meter cluster. Yes, kedua-duanya memiliki fully digital meter cluster. Proton X50 menggunakan LCD, manakala Yaris Cross menggunakan TFT 7 inci. Seterusnya tentang keyless entry, yang mana kedua-duanya mempunyai ciri ini. Untuk Proton X50, anda hanya perlu masukkan tangan anda pada door handle dan tarik, manakala Yaris Cross anda hanya perlu sentuh dan tarik door handle. Seterusnya tentang welcome lamp. Welcome lamp ada terdapat pada Proton X50, di mana logo Proton akan disuluh ke lantai apabila anda hampiri kenderaan. Manakala Yaris Cross tidak ada ciri ini, tapi tak pasti sama ada dia ada punya ciri yang macam Proton Activa. Bila kita hampiri, lampu bacaan dalam kereta akan menyala. Yang ini kita tidak pasti dan saya rasa mungkin tidak ada. Seterusnya tentang roof atau bumbung kenderaan. Untuk Proton X50 dia ada sunroof dan panoramic roof. Sunroof ni maknanya anda boleh buka dan anda boleh keluarkan kepala anda ataupun tangan kan, angin boleh masuk daripada bumbung. Panoramic roof pula, anda tak boleh buka roof tu. Jadi untuk Yaris Cross hanya ada panoramic saja. So maknanya anda tak boleh buka bumbung tu. Jadi untuk Yaris Cross anda tak boleh benarkan udara masuk daripada bumbung dan hanya boleh melihat saja langit yang biru atau bulan bintang pada waktu malam. Kemudian seat atau tempat duduk, kedua-duanya ada power adjustment, kerusi coolant, dan kedua-duanya memiliki dua armrest untuk pemandu dan penumpang di hadapan dan juga penumpang di belakang. Tapi sejauh mana keselesaannya saya tak dapat nak berikan gambarannya sebelum saya pandu uji. Seterusnya tentang aircon, kedua-duanya menggunakan sistem automatik, tidak perlu kawal kipas dengan temperature secara berisingan lah, sebenarnya dua-dua automatik. Kedua-duanya ada rear vent, dekat seat belakang ada juga corong aircon untuk penumpang belakang. Cuma Proton X50 ni menggunakan cabin filter N95, maknanya dia punya jaring tu sangat-sangat halus, macam face mask kita ni, maknanya virus tak boleh melepasi. Seterusnya ialah voice command. Untuk Proton X50 semua orang tahu ada high proton, so boleh bagi arahan dia untuk turunkan tingkap, buka tingkap, untuk slowkan aircon, slowkan music dan bagai-bagai lagi lah. Untuk Yaris Cross tak ada yang berkaitan dengan power window dan sebagainya tu. Cuma kita ada Google Assistant ataupun Apple Siri bila kita connect dengan phone. Kalau pakai iPhone,
Boleh pakai Siri. Kalau phone kita Android, gunakan Google Assistant. Seterusnya tentang head unit atau infotainment panel. Baik, tadi kita cakap Proton F50 ada internet dia sendiri, di mana dia ada navigation ataupun GPS dia yang lebih accurate lah. Tapi saiz dia 10.25, agak sedikit lebih besar daripada Yaris Cross 10.1. Proton F50 juga ada third online music, Juke kalau tak silap saya, dan weather yang up to date lah, sebab dia ada internet dia sendiri kan, so dia boleh connect directly. Cuma dia tak ada Apple CarPlay dan Android Auto macam Yaris Cross. Yaris Cross dia tak ada internet dia sendiri, tapi dia bergantung pada smartphone. Pengecasan smartphone, Yaris Cross memiliki USB biasa dan juga Type-C, manakala Proton F50 hanya ada USB yang biasa lah. Untuk penumpang belakang, untuk kedua-dua kenderaan ini pun ada charging ports. Kemudian untuk mobile app, untuk kawalan jauh dan monitoring kenderaan, Proton F50 kita tahu dia ada Proton Link, manakala Yaris Cross tidak ada kelebihan ini ataupun feature ni. Tetapi Yaris Cross memiliki satu function dekat head unit tadi tu, ialah vehicle status, maknanya menunjukkan kenderaan kita ni menggunakan elektrik motor ke ataupun enjin saja atau kedua-duanya sekali. So, dan status lain pun boleh dipaparkan pada head unit. Seterusnya tentang wireless charging, untuk Yaris Cross ada fungsi ini tetapi Proton X50 tidak ada. Seterusnya tentang power boot. Yaris Cross didatangkan standard untuk HEV ni, kita sama ada open menggunakan remote ataupun directly pada boot tu sendiri, sensor tendang atau kick sensor. Manakala Proton X50 dia tidak datang standard, tapi anda boleh tambah fungsi ini dengan bayaran tambahan. Akhir sekali tentang harga. Proton X50 untuk TGDI flagship ni, yang paling tinggi varian ni ialah RM113,300 dan yang paling murah ialah RM86,300 varian standard. Manakala kalau kita tengok Yaris Cross pula, harga dia lebih mahal. Kalau tengok yang paling tinggi tadi 1.5S Hybrid CVT GR, maknanya yang HEV lah, harga dia RM140,000 dan yang paling murah pun RM109,050. Maknanya yang kedua tu kalau tengok 1.5G CVT RM113,129. Yang ni lebih kurang sama dengan 1.5 TGDI flagship Proton X50. Macam mana tu? Jadi kalau dijemurkan sebagai Pro 2 nanti, kita harapkan bahawa harganya lebih murah. Pokoknya lebih murah daripada Proton X50. Kalau boleh jangan pakai harga yang di Toyota tawarkan di Indonesia ini. Banyak lagi cara untuk dikurangkan, sebab kita tengok tadi function banyak Proton X50 lebih advance, dan kalau katakan teknologi Toyota Hybrid tu lebih mahal, mungkin kita boleh gunakan Daihatsu E-Smart Hybrid yang telah mendapat anugerah teknologi baru Jepun dan sedang dalam proses ujian melalui produk Ativa E-Smart Hybrid. Jadi itulah sahaja perkongsian kami pada kali ini. Semoga anda mendapat sesuatu daripada perkongsian ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hati-hati mandu.